Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana. Bersama-sama kita lagi pada kali ini Town Hall Discussion IPD Wangsa Maju bilangan 03 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini kita bersiaran dari studio Uncle Kentang dan di Dataran Puchong. Jadi dengan tajuk tak lain dan tak bukan pasal scam juga, Keldai Account. Hari ni kita nak tahu apa itu Keldai Account. Biasa kita dengar Keldai Dadah. Kali ni kita nak dengar Keldai Account. Jadi bersama-sama saya Muhammad Khairul Yusri Muhammad Yusof ataupun lebih dikenali dengan Yus Yusof. Bersama-sama kita pada hari ini untuk membincangkan tentang Keldai Account ni. Bersama-sama saya kita ada Inspektor Nur Cindy daripada bahagian siasatan jenayah IPD Wangsa Maju, bahagian siasatan jenayah komersial, ya puan? Okey, dan juga tak lain dan tak bukan sahabat saya Encik Rizwan Azhari, pakar teknologi maklumat kita. Dan juga hari ni bersama-sama kita satu tetamu istimewa yang kita bawakan, iaitu Puan Esa binti Yahya, yang kita akan tahu selebihnya selepas ni. Okey, kalau nak tahu kita kena tunggu, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, okey, kita terus kepada soalan kita pada pagi ni. Okey, sejak akhir-akhir ni isu membabitkan scam dan Keldai Account dia memang hangat diperkatakan. Saya sendiri tak tahu apa itu Keldai Account sebenarnya. Kalau saya tahu, saya duduk di sebelah panel-panel sini. Jadi untuk pada pagi ni kita nak bertanya kepada Inspektor Cindy. Pada pandangan puan sebagai wakil daripada PDRM sendiri, adakah susah untuk pihak PDRM bekerjasama dengan bank-bank Indonesia untuk menyekat akaun-akaun yang telah dilaporkan oleh mangsa? Apakah ciri-ciri yang dimaksudkan sebagai Keldai Account? Dan apakah proses yang dilalui sebelum sesuatu akaun yang dilaporkan disekat? Dan mungkin juga puan boleh terangkanlah. Sebenarnya saya sendiri pun rasa macam agak kabur apa tu Keldai Account sebenarnya. Esok pagi ni tadi saya tengok sikit apa tu Keldai Account, baru saya tahu apa itu Keldai Account. Biasa kita dengar Keldai Dadah. Okey puan, Cindy silakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati, ahli-ahli panel yang saya kasihi. Okey, terlebih dahulu izinkan saya untuk perjelaskan apa tu maksud Keldai Account. Yang mana, okey, secara ringkasnya Keldai Account ni adalah individu yang membenarkan akaun mereka digunakan oleh pihak lain bagi tujuan kemasukan wang, sama ada kemasukan itu adalah sah atau tidak sah. Okey, suka saya kongsikan pengalaman saya sebab sebelum ni saya banyak berdepan dengan Keldai Account ni. Yang mana Keldai Account ni ada di antara mereka menyerahkan ataupun membenarkan pihak ketiga menggunakan akaun mereka ni untuk dengan tujuan untuk disewa. Yang mana mereka terima imbuhan ataupun terima ganjaran daripada kemasukan duit ke dalam akaun mereka tu. Okey, ada pula Keldai Account yang diperdaya. Maksudnya diperdaya, ada yang memohon pinjaman wang ataupun secara dalam talian ataupun tawaran kerja. Yang mana mereka menyerahkan akaun bank mereka kepada pihak ketiga ni tanpa sedar akaun mereka telah disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan penipuan. Kedua-dua kategori ini juga dikategorikan sebagai Keldai Account.
Kenapa? Sebab akaun mereka ditumpang ataupun disalahgunakan oleh pihak sindiket ni. Itu yang saya maksudkan dengan kedai akaun ni tadilah. Baik, bercakap tentang kerjasama di antara PDRM dan institusi kewangan iaitu pihak bank. Pengalaman saya sendiri sebagai pegawai penyiasat ni, dari sudut siasatan, pegawai penyiasat, saya sendiri tak mengalami sebarang masalah yang mana berkenaan perkongsian maklumat pemilik akaun dengan pihak PDRM. Pegawai penyiasat yang terima laporan polis daripada balai yang dibuat oleh mangsa akan menjalankan siasatan mengikut SOP siasatan itu sendiri. Selepas siasatan, dalam tempoh siasatan dijalankan, pegawai penyiasat akan membuat permohonan kepada pihak bank untuk mendapatkan maklumat pihak bank sendiri. Daripada maklumat yang dikemukakan oleh pihak bank tersebut, kita akan memperoleh maklumat pemilik akaun yang mana kita boleh tuduh pemilik akaun di hadapan mahkamah. Jadi bagi saya sendiri, daripada selepas akaun bank ni dalam tempoh siasatan sendiri, pemilik akaun ni ataupun kedai akaun ni, akaun dia akan terus dibukukan oleh pihak bank. Jadi tiada masalah dalam kerjasama dengan pihak bank dan tiada masalah untuk sekatan terhadap pemilik akaun ni sendiri. Adakah Puan, satu soalan saya, kalau macam kedai akaun ni, bila mangsa lah, kita panggil mangsa ni, bila dah disekat dia punya akaun bank tu, adakah semua akaun bank dia disekat ke ataupun satu akaun bank, particular akaun bank tu yang disekat? Okay, ini soalan yang agak menarik sikit sebab kalau ikutkan bidang kuasa, pihak PDRM sendiri tiada kuasa untuk menyekat mana-mana akaun bank. Kami hanya boleh memberi maklumat kepada pihak institusi kewangan ataupun Bank Negara Malaysia untuk menyekat sesuatu akaun yang disyaki melakukan kegiatan jenayah ni. Jadi sebelum ni, kalau tak salah saya, kedai akaun ni, mana-mana akaun yang dilaporkan, akaun tersebut akan dibekukan. Tapi baru-baru ni ada kedai akaun yang saya berjumpa mengatakan Bank Negara telah membekukan kesemua akaun bank dia. Maksudnya asalkan nama dia je memang ya, beku betul. lah. Sejauh mana kebenaran perkara ni, benda ni, saya masih belum dapat pastikan sebab saya pasti Bank Negara sedang melakukan inisiatif untuk membendung masalah kedai akaun ni sendiri. Baik, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, satu lagi soalan saya untuk Puan Cindy, sebab tadi menarik sebab apa bila kita tengok pada topik ni memang sangat menarik. Sebab apa? Seingat saya tadi bila saya tengok pada sejarah-sejarah kes-kes kedai akaun ni, ada juga kes kedai akaun ni yang dikurung, saya rasa tahun lepas kalau tak salah saya, dikurung oleh sindiket. Dia beramai-ramai dikurung di dalam satu rumah. Tak tahu, saya pun tak pasti sebab saya sendiri tak ada bagi perhatian pada kes kedai akaun ni. Cuma ini benda yang sangat menarik, sampai ke tahap itu dia extend itu, dia orang boleh buat kepada mangsa ni. Puan, mungkin Puan boleh olah sikit berkenaan dengan apa hal yang saya mention tadi. Berkenaan dengan sindiket ni, sindiket kedai akaun ni, sindiket ni tak kira sindiket apa yang MO yang dilakukan, sama ada penipuan dalam tarian daripada segi pembelian barang ataupun pinjaman wang ataupun pelaburan. Terdapat banyak lagi MO yang lain. Jadi sindiket ni akan rekrut rekrut call center, maksudnya khidmat pelanggan, orang yang akan membuat panggilan telefon. Selain daripada tu, juga akan mendapatkan pemilik akaun yang dapat menyewakan akaun bank ataupun memberikan akaun bank mereka untuk digunakan. Tapi sejauh yang saya tahu, kebanyakannya akaun bank ni digunakan oleh pihak sindiket ni, digunakan pekerjanya saja yang akan diletak di satu rumah untuk melakukan aktiviti tersebut. Maksudnya itu untuk mengendalikan. Ya, betul, untuk menguruskan segala kegiatan-kegiatan tu. Mangsa-mangsa pemilik akaun sendiri hanya menyerahkan kepada pihak sindiket, bukan mangsa yang ditahan. Oh, okey, baik. Okey, barulah jelas, kita baru jelas tentang apa yang berlaku. Jadi okey, soalan kita akan teruskan tanpa membuang masa lagi. Saya
nak bertanya kepada salah seorang mangsa scam bersama-sama kita, panel yang seterusnya. Saya nak bertanya pada puan, sebagai seorang mangsa yang di scam masa online scam lah, apakah yang dilakukan oleh scammer tersebut yang membuatkan puan merasa yakin untuk melabur dan melaburlah pada orang yang kita tak kenal. Kadang-kadang bila kita orang yang kita tak kenal, dia maksudnya marketing dia tu yang sangat power tu boleh meyakinkan puan. Dan mungkin boleh puan ceritakan sikit tentang duit tu dihantar kepada individu atau akaun individu ke atau akaun syarikat ke, dan puan perasan tak akaun tu dimiliki oleh individu yang tiada kaitan dengan scammer atau yang telah berhubung dengan puan. Mungkin puan boleh ulah sikit kot, ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya mula-mula di approach oleh seorang individu yang bernama Muhammad. Dia Mak Saleh, yang dia kata dia tinggal di Dublin, Belfast. Jadi masa tu dia message saya, I think Facebook punya message. Dikenalkan, saya kata dalam bahasa Inggeris, minta maaf, saya kata you are a scammer. Saya dah kata dah you are a scammer. How dare you, dia kata, panggil dia scammer, dia kata kan. Lepas tu saya biarkan. Lepas tu dia contact lagi. Dia kata dia perkenalkan diri dia, bla bla bla, ditunjukkan gambar dia dengan anak dia, ditunjuk gambar kilang dia yang berada kat Australia kan. Jadi dia ni seorang yang rupa pakai cantik, handsome kan. Jadi dengan ditunjuk gambar tu, dia memberikan saya gambaran bahawa mungkin dia betul. Jadi mula-mula dia kata kalau you ada 1,500, saya ingat RM1,500 kan. Dia kata dia invest dalam forex. Jadi bila saya dengar forex kan, jadi saya kata okeylah RM1,500 sikit kot kan. Lepas tu bermula daripada situ. Dia bagi saya nombor akaun atas nama orang Melayu, Maybank dengan CIMB. Nak sebut nama tak? Tak payah. Okey. Jadi saya masuk, masa mula, ini to cut the story short, masa mula saya nak masuk tu, kalau melalui Maybank, dia dah cakap di situ nombor scammer. Dia cakap nombor scammer, tapi saya dia kata no, you go to Agrobank. Bila pergi ke Agrobank, okey pula, boleh lepas. Jadi begitulah seterusnya. Sehinggalah saya gaduh, saya selalu gaduh dengan saya. Saya kata you are a scammer. Daripada RM1,500, now it goes to 14,000. Saya keep on masuk lah kan, sampai tinggi. Dia kata no, dia kata dia start tunjuk forex saya tu bertambah kan, daripada 1,500 rupanya $1,500. Jadi saya masuk terus, start dan kan nampak tu dia kata, mana aku scammer, kan kau punya akaun dah hijau, dah naik dah. Bila saya tengok sampai 25,000, lepas tu naik lagi 50,000, saya seronok lah kan macam tu. Jadi dalam waktu yang sama saya kata that's it, saya tak nak lagi dah. Lepas tu dia kata kau rugi. Dia kata kau rugi kalau kau tak masukkan sikit lagi. Saya masuk lagi sehinggalah sampai ke 40, hampir 50,000 lah gitu. Jadi saya sedarnya ialah bila dia mengantarkan saya, okey, dia minta saya nombor akaun sebab nak masukkan saya punya ni. Lepas tu yang meyakinkan saya lagi ialah disuruh saya cek nombor. Kan kita daripada luar negara nak masukkan dalam tu, kita ada nombor bank. Bila nombor bank, orang bank bagi saya, betul lah kan pada saya, betul lah ni kot, macam tu. Lepas tu saya tengok duit go through 6 million, 6 juta daripada hampir 50,000 kan. Jadi saya seronok, tapi duit tak masuk pun dalam akaun. Saya telefon pula orang pegawai bank kan, dia kata awak kena tipu, dia macam tu kan. Saya kena tipu ke? Dia kata, dalam hati saya mengatakan memang saya kena tipu, tapi bila saya tengok forex saya tu bertambah, warna hijau kan, daripada warna merah naik warna hijau. Jadi saya terkesima dekat situ. Jadi daripada situlah, lepas tu bila anak saya dapat tahu kan, daripada situlah saya berhenti. Okey, baik puan. Sebenarnya rata-rata kita ni rasa teruja dengan bila kita tengok
apa pelaburan yang kita ni, walaupun pelaburan tu tak wujud, tapi bila ditunjukkan graf dia apa semua, jadi kita rasa macam yakin untuk kita masukkan lagi, tambah lagi sehingga kita akhirnya kita terjerat sendiri sebenarnya. Jadi terima kasih Puan. Mungkin soalan yang seterusnya saya nak bertanya kepada pakar teknologi maklumat kita lah. Baik, dari sudut teknologi sendirilah. Tuan setuju tak kalau saya katakan perkembangan teknologi hari ini menyebabnya berlakunya pembabititan jenayah scam di keldai akaun ni apa semua kan. Seiring dengan peningkatan kes scam di Malaysia, adakah tuan melihat bahawa peningkatan jumlah keldai akaun ni merupakan satu trend terkini untuk keldai ini membenarkan akaun mereka digunakan dan mereka mendapat sedikit komisen hasil daripada scam oleh penjenayah ni. Macam saya cakap tadi lah, orang mungkin ada keadaan terdesak ataupun keadaan dia ada pelbagai saya rasa ada pelbagai sebab kenapa mangsa ni menyerahkan akaun. Jadi mungkin Tuan Rizwan boleh olah sedikit, mungkin silakan. Terima kasih Tuan. Bila bercakap mengenai kaldai kan, kesian kaldai jadi mangsa kan. So semua nama binatang keluar kaldai. Kenapa kaldai? Kata sebab kaldai tu sifat dia ditunggang dan sifat dia macam orang Melayu cakap lah, bodoh macam kaldai kan. Bodoh macam kaldai. So orang yang memberi akaun dia orang untuk digunakan, itulah dia bodoh macam kaldai. Dia ada satu lagi binatang, nama dia monyet. So bos dia adalah monyet sebab monyet suka mencuri. Ini konsep segala binatang kita keluarkan hari ini kan. So kalau nak bercakap pasal teknologi hari ini, kita tak boleh salahkan teknologi sebab benda ni dah berlaku lama dah daripada dulu, bercakap benda yang sama. Cuma teknologi hari ini dan juga pendidikan, nak kata tak bagi pendidikan pun dah bagi dah. Semua benda dah buat dah ni. Polis dah buat kerja, kerajaan dah buat kerja, semua orang dah buat kerja. Tetapi bila kita menggunakan teknologi, ini masalah kita bila mana kita menggunakan teknologi tu, apa yang lalu depan mata kita rasa macam okey, ini betul kot. Kata yang kalau yang umur 60 tahun ke atas kita faham, warga emas kita faham. Mungkin nak memahami teknologi sesuatu ni, mungkin nak check benda ni bukan senang. Tetapi yang kena scam umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 35 tahun yang nak jadi cepat kaya ni kenapa ni? Ni masalah dia ni. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga bila kita lalu kan, benda-benda feed kita lalu. Kenapa feed tu lalu dalam Facebook kita? Ini soalan Kenapa feed? Kadang-kadang kita tengok post ni kenapa lalu aku baru Google tadi tiba-tiba dah keluar dalam Facebook. Sebab ini adalah teknologi, algoritma yang dibentuk daripada Google dan juga Facebook. Apa yang kita search dalam Google akan keluar dalam Facebook. So benda tu akan menarik kita untuk tengok sama ada okey, selain daripada aku invest, ada cara lain nak buat duit, iaitu aku memberi akaun aku kepada orang lain. Itu antara konsep kaldai yang pertama. Kaldai yang kedua adalah digunakan disebabkan mereka ni membuat pinjaman alung. Ini satu hal lagi. Buat pinjaman alung, lepas tu alung cakap, kad bank aku pegang. Bila kad bank aku pegang, so apa yang jadi? Alung-alung ni lah yang menggerakkan scam juga, kumpulan-kumpulan scam untuk scam orang lain. Sebab itulah masalah teknologi hari ini, orang hanya menggunakan teknologi sekadar untuk teknologi. Tetapi nak memahami teknologi, nak semak dekat mana, orang tak nak ambil tahu. Yang orang tahu nak TikTok, melari depan TikTok. Dan dunia hari ini kalau tengok, yang jadi masalah dia, baby dalam perut lagi, tak lahir lagi dah keluar Facebook. Umur 1 hari dah ada Facebook. Salah siapa? Kita fikir sendirilah salah siapa. So, pemahaman pasal Facebook, pemahaman pasal teknologi, nak pakai tak ada masalah, silakan pakai. Tetapi, equipkan diri kita, tahu bila ada macam ni, kat mana kita nak semak. Macam ambil contoh untuk round pusingan pertama. Ambil contoh. Bila diberi satu account number, benda paling mudah kita boleh buat adalah pergi ke laman web Polis Diraja Malaysia, semakmule.rmp.gov.my, masukkan akaun number, check. Pernah tak ada report atas tersembunyi? Itu adalah konsep yang paling senang untuk yang kita boleh lakukan bagi mengelakkan kita menjadi mangsa kepada kaldai dan juga monyet-monyet di luar sana. Baik, terima kasih Tuan Rizwan. Memang penjelasan yang sangat saya rasa sangat berguna untuk pendengar dekat luar sana. Okey. Sebenarnya banyak lagi saya nak tanya, banyak lagi kita nak bercerita,
Cuma kita akan bersambung sebentar lagi. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Hello? Tahukah anda berapa ramai orang yang kena scam setiap tahun? Terdapat 67,552 kes dilaporkan sejak 2017 sehingga sekarang. Maknanya, setiap setengah jam, seorang akan kena scam. Wah, tengok ni. Kebanyakan kes scam yang dilaporkan melibatkan penyamaran bank atau pihak berkuasa, e-dagang dan pelaburan. Scammer sangat licik. Mereka akan menghubungi anda dan menyamar sebagai pihak berkuasa atau bank dan meminta maklumat peribadi untuk memindahkan wang anda. Ataupun mereka memberi tawaran murah untuk membeli barang mahal dan meminta anda membuat pembayaran dahulu. Kemudian, mereka tidak membuat penghantaran. Ada jenis skema yang lagi teruk. Mereka meyakinkan anda untuk melabur semua wang simpanan anda di dalam pelaburan besar dan menjamin pulangan 2 kali ganda dalam masa sebulan. Ini mustahil, walaupun saya harap itu adalah mungkin. Jika anda menerima panggilan atau mesej macam ini, semak dulu melalui saluran resmi pihak berkuasa. Rasa sesuatu mencurigakan, terus laporkan pada pihak berkuasa. Mari kita pastikan kita tidak akan menjadi sasaran scammer lagi. Ingatlah untuk sentiasa berwaspada dan ingat, kenal pasti, semak dan lapor. Baik, kita kembali lagi ke round yang kedua, ke bahagian yang kedua. Jadi keldai akaun, macam Tuan Rizman cakap sebelum ni lah, keldai lah dia panggil. Sebab apa kita panggil keldai? Sebab apa? Ditunggang. Keldai ni sifat dia ditunggang, dan yang menunggang dia tu biasanya yang menunggang dia tu monyet lah. Yang seperti Tuan Rizman bagi tahu tadi sebentar tadi. Baik, untuk soalan seterusnya, untuk pusingan yang seterusnya, soalan saya kepada Puan Cindy. PDRM selalu guna apa ni? Menjalankan kempen, ya, menjalankan kempen-kempen yang memang sedia ada sekarang ni. Mungkin adakah dia cukup sekadar kempen je ke, ataupun mungkinkah tindakan undang-undang kita ni mungkin tak begitu ketat sehinggakan monyet-monyet ni menggunakan keldai ni untuk menunggang keldai ni, mengambil kesempatan terhadap mereka. Mungkin undang-undang tu tak cukup powerful ke, tak cukup strong ke untuk mengekang masalah scam ni. Puan mungkin boleh tolong ulas sebersikit. Baik, saya ceritakan dulu berkenaan dengan undang-undang iaitu pendakwaan. Okey, seperti yang dikatakan tadi, mana-mana kedai akaun yang ditangkap akan dituduh di mahkamah. Jadi pertuduhan di mahkamah ni adalah berdasarkan bagaimana situasi siasatan yang dilakukan tu lah. Sama ada tuduh di bawah Seksyen 424 Kanun Keseksaan ataupun tuduh di bawah Seksyen 29 Akta Kesalahan Kecil. Depend pada macam mana kes yang dilaporkan ataupun macam mana kesalahan yang dilakukan. Sekiranya hanya sebagai pemilik akaun, iaitu keldai akaun ni tadi, kesalahan dia kemungkinan kepada yang kecil itulah. Jadi namun saya percaya yang pemilik akaun ni apabila dituduh di mahkamah, apabila ditangkap oleh pihak polis dan dibawa untuk dituduh di mahkamah, kebanyakannya menyesal setelah menyerahkan maklumat perbankan ataupun menyerahkan akaun kepada pihak ketiga untuk digunakan. Jadi usaha masih diteruskan oleh pihak polis. PDRM sendiri, Jawatan Siasatan Jenayah Komersial khususnya, yang mana daripada sebelum ni lagi memang dah melakukan kempen pencegahan melalui televisyen, radio, dah diwawarkan juga di Facebook dan platform media sosial lain seperti TikTok, Instagram. Jadi pendekatan kami nak beri kepada orang awam, iaitu masyarakat semua, supaya terus membantu untuk jangan jadi kedai akaun. Jadi pencegahan ni, ini saja yang kami dapat bagikan. Selebih daripada tu, terpulang kepada kebijaksanaan masyarakat luar untuk menilai sama ada
perkara yang mereka lakukan ni adakah betul atau tidak. Okey, baik Puan. Sebab apa kita tengok sebenarnya sifat ketamakan seperti yang siri-siri sebelum ni yang kita mention ya, sifat ketamakan tu yang menyebabkan orang ni terdorong masyarakat awam terdorong kepada menjadi mangsa kepada sindiket-sindiket ni sebenarnya. Jadi bila sifat tamak tu menguasai kita, jadi kita rela je sebenarnya, rela je untuk bagi nama kita, nombor telefon, nombor akaun. Jadi benda tu menggalakkan lagi sindiket ni untuk orang kata apa, lebih berani untuk ke langkah seterusnya. Jadi mungkin soalan saya seterusnya menjurus juga, kita jemput sekali lagi Puan yang telah menjadi mangsa. Puan mungkin nak ada luahan ya, mungkin Puan sendiri ada sikit penyesalan dalam diri kerana mempercayai sindiket ni. Jadi mungkin Puan boleh ceritakanlah sikit, tadi dah cerita sikit kronologi berkenaan nama Muhammad, nama sekian-sekian. Mungkin dia bukan seorang punya kerja, mungkin ramai yang bekerja dalam sindiket ni untuk scam dan meyakinkan mangsa ni. Mungkin Puan boleh ulas balik, sebersikit. Silakan Puan. Yang pertama tu, yang mula-mula approach saya tu ialah nama dia Muhammad, ya. Orang putih, Muhammad. Lepas tu bagi pihak bank pula namanya ialah Yusof. Lepas tu di situlah ya. Jadi bila anak saya kata, "Mami tak nak buat police report ke?" Saya kata biar dulu, kan. Jadi baru-baru ni benda tu dah diam. Saya tahu ada dia cuba tu kontak saya balik sebab kadang-kadang ada timbul nombor yang daripada luar negara yang tak layan dah. Tapi baru-baru ni dia kontak saya atas nama Ibrahim pula dah. Saya kata, "You are a scammer. Awak scammer. Awak sebenarnya bukan gambar yang awak hantar pada saya, bukan gambar awak. Awak sebenarnya penipu." Saya kata, "Saya nak duit saya balik." Dia kata, "Memang nak bayar balik." Saya kata, "Awak jangan lupa, tak lama lagi awak akan ditangkap." Tu diam sampai sekarang. Macam tu. Jadi kesal tu memang kesal, duit tu banyak kan. Kita walaupun sikit masuk, sepatut benda tu tak berlaku. Sebab saya sebenarnya diberitahu lah anak perempuan saya dengan kawan kata tak usah. Tapi degil. Nak juga kan, kerana tengok konon-konon imbuhan daripada forex tu besar kan. Jadi yalah, sesal tak guna dah. Baik, mungkin ini adalah satu pengajaran juga daripada pengalaman yang dikongsikan oleh mangsa untuk pendengar-pendengar di luar sana supaya tidak terpedaya dengan sindiket penipuan online ni. Jadi kita nak bagi tahu, kita nak sesalkan pun kita dah keluarkan duit. Kita ni bukan jenis yang terlalu banyak duit untuk dilaburkan. Sebab apa kita rasa macam duit yang aku ada ni kalau aku laburkan sedikit mungkin boleh dapat pulangan sedikit dan mungkin kita boleh tampung kita punya kehidupan ya. Jadi mungkin satu soalan saya yang terakhir kepada Encik Rizman, apakah formula yang terbaik yang boleh digunakan bagi kita mengesan kehadiran keldai akaun ni? Biasanya macam Tuan Rizman beritahu tadi dan siri-siri sebelum ni, kita sarankan kepada penonton di luar sana, pendengar di luar sana, supaya semak nombor akaun tu ataupun nombor telefon tu, semak melalui Semak Mule. Mungkin ada cara-cara lain ataupun laman-laman web tertentu yang kita boleh semak selain daripada Semak Mule tu, dan apakah saran yang terbaik untuk kita mengatasi masalah scam dan keldai akaun ni? Silakan Tuan.
konsep paling mudah. Kalau kita rasa kita tak tahu sangat pun, paling tidak kita Google je. Sebab selalunya bila mangsa-mangsa ni dia akan tulis apa benda yang jadi apa semua, dan benda tu boleh di Google. Bila kita Google number, Google email ataupun Google dan sebagainya, benda tu ada review-review yang orang dah bagi. Itu cara paling mudah sebenarnya. Cara yang lain daripada tu sebenarnya memang tak ada. Kalau nak kata ada satu formula tepat, memang tak ada. Tu cerita hakikat dia, buatlah macam mana pun, itulah benda yang kita kena ada self protection. Cuma saya sarankan, sekarang ni tak kisahlah stesen TV ke mana ke, bila kita bercakap mengenai jenayah scammer ataupun mangsa datang, macam saya panggil Mami datang dekat sini, kita tak perlu nak apa nama hidekan muka ke apa semua, sebab benda ni bukan satu benda yang memalukan. Walaupun benda tu malu, tapi ini adalah satu jihad untuk bagi tahu orang, yes, benda ni berlaku. Tapi bila mangsa duduk diam, kita je duk bercakap, oh mangsa macam ni, mangsa jadi macam ni, mangsa jadi macam ni. Tapi benda tu betul ke tak berlaku? Macam setengah orang kampung, dia kata benda ni betul ke berlaku? Aku nak tengok mangsa tu sendiri cakap. Tapi bila kita hide benda tu, seolah-olah macam oh dia ni mangsa Kisrogol ni. Kan? Jenuh lah. Sebab siapa lagi kalau bukan mangsa sendiri yang datang nak buat satu jihad, nak bagi tahu kepada semua orang benda ni memang berlaku. Sebab kita tak nak binatang ketiga terlibat. Tadi kita sebut keldai yang jadi apa nama, diperbodohkan oleh monyet. Bila dah kena scam, apa perkataan pertama kita keluar? Bab 1 betul. Dah keluar binatang ketiga pula. So lama-lama semua masing-masing ada binatang. Takut nanti dia keluar binatang dengan nombor 4 jadi kura-kura. Betul. Apa kita lambat bagi tahu. Konsep ni lah kita kata, kalau nak cari satu formula memang susah. Ibarat kita dulu kat sekolah, cikgu kita dah ajar 1 + 1 = 2. Bila kita dah besar, cikgu kata kita macam ni, kita buat cara lain juga, sama juga. So itu kita kata ilmu ni perlu ada dalam diri kita. Jangan sibuk nak pakai telefon, teknologi, jangan sibuk nak berselfie, jangan sibuk ini apa semua. Cari ilmu. Ilmu tu penting supaya kita tak menjadi mangsa. Ini kalau saya percaya kalau kita buka paper, orang muda sekarang ni buka paper, kita tengok paper muka mana? Muka belakang dulu. Yang lelaki tengok muka belakang dulu, tengok sukan. Yang perempuan tengok mana? Tengok hiburan dulu. Kat mana kita nak mengkaji, nak tengok berita-berita terkini, apa yang jadi, kes apa yang jadi. So kita ada setengah orang dia anggap benda ni adalah tahyul, benda ni adalah benda khayalan. Sebab dia kata dia tak pernah tengok betul-betul mangsa keluar. So sekarang ni kita tunjukkan mangsa keluar, tak tunjuk muka and bagi tahu inilah realiti yang berlaku. Itu saja. Terima kasih tuan. Ya, macam sebelum ni saya baru-baru ni pun saya ada buat purchase online purchase. Bila saya dah bank in duit kepada peniaga tu, baru saya terfikir, kenapa aku tak check kat Semak Miul Kenapa bodoh sangat aku ni? Rupa-rupa macam ni, nasib baiklah saya bila saya Semak Miul, saya buat semakan dekat Semak Miul tu, okey, nak masuknya clear di sini. Saya sarankan kepada penonton-penonton dan pendengar di luar sana untuk cuba masuk Semak Miul tu. Lepas tu cuba semak nombor akaun isteri, nombor akaun anak, ada ke tak semakan daripada PDRM apa semua. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada pagi ni, satu nasihat yang saya nak minta daripada puan sini, nasihat untuk penonton dan pendengar di luar sana. Apakah nasihat puan untuk tidak menjadi mangsa keldai, sebagai mangsa scam ni? Silakan puan. Baik, terima kasih. Suka saya nak nasihatkan daripada site PDRM ni. Kami sentiasa memberi nasihat kepada orang awam supaya jangan kongsikan maklumat perbankan, iaitu maklumat akaun bank, maklumat peribadi, dan juga jangan terima ataupun bantu mana-mana sedikit yang cuba untuk menggunakan akaun kita sebagai akaun tumpang, iaitu sebagai transit untuk memindahkan satu lagi wang ke akaun yang lain. Dan juga jangan juga dengan sewenang-wenangnya menyerahkan TAC ataupun OTP kepada pihak lain. Yang mana benda ni akan memberi akses kepada pihak sindiket ataupun pihak suspek untuk mengeluarkan ataupun menggunakan akaun bank kita ni tadi. Jadi seperti yang sebelum ni perbincangan, be a star, stop, think, ask and respond. Selain itu juga JSJK KL, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur, ada
mengeluarkan satu e-poster baru iaitu e-poster 2.0 yang boleh mangsa-mangsa ataupun masyarakat umum scan dan beri maklum balas kepada pihak komersial yang mana-mana yang kami boleh bantu untuk masalah-masalah dalam jenayah komersial ni tadilah. Selain daripada masalah yang guna e-poster ni, orang awam juga boleh membuat pemeriksaan di CCID Infoline ataupun CCID Scam Response Center yang mana kami akan memberikan maklum balas dalam masa 24 jam juga. Okey, baik. Terima kasih Puan. Sebelum kita mengakhiri siaran kita, siaran town hall discussion IPD Wangsa Maju pada pagi ni, suka saya juga nak menasihatkan kepada masyarakat di luar sana supaya tidak menjadi mangsa dan tidak menjadi keldai akaun. Okey, tidak kena scam. Jadi pelbagai kempen dah dilakukan oleh pihak PDRM dan pelbagai agensi lagi juga telah mempromosikan tentang jenayah scam ni. Jadi saya rasa penonton-penonton dan pendengar di luar sana makin hari makin jelas, dan cuma kita perlu berilmu untuk menangkis segala cubaan daripada sedikit-sedikit ni. Jadi sampai setakat ini saja dahulu, sampai kita berjumpa lagi di IPD Town Hall Discussion IPD Wangsa Maju untuk siri yang seterusnya. Saya Muhammad Khairul Yusri bin Muhammad Yusof ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada jemputan-jemputan panel-panel kita pada pagi ni, Inspektor Cindy, Puan Esa dan juga Encik Rizman. Terima kasih kerana telah menjayakan rancangan Town Hall Discussion pada pagi ini. Oleh itu, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam merdeka kepada semua penonton di luar sana. Assalamualaikum. Hei, nak kerja yang senang tak? Duit yang banyak? Rumah besar? Kereta mewah? Tak payah nak buat apa-apa pun. Wang yang lumayan menanti anda. Anda hanya memerlukan akaun bank untuk memudahkan peluang mengaut keuntungan ini. Tunggu apa lagi? Mesti anda pernah terdengar atau lihat iklan sebegini di dalam talian kan? Mana boleh semudah itu? Jangan terpedaya. Mesti ada udang di sebalik batu. Apa masalahnya? Inilah yang dipanggil penipuan keldai akaun. Ia sebahagian daripada operasi terbaru sindiket yang menggunakan akaun bank anda untuk menghantar ataupun menerima wang bagi pihak sindiket. Ini bertujuan agar penipuan sindiket tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Wang yang dihantar secara sebegini adalah digunakan untuk pelbagai aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang. Saya tak buat apa-apa pun. Aduh. Jika anda ditangkap oleh pihak berkuasa, anda boleh disabit kesalahan kerana membantu operasi sindiket tersebut walaupun anda adalah mangsa. Anda mungkin menghadapi masalah membuka akaun baru ataupun mendapatkan pinjaman pada masa depan. Macam mana saya nak tahu lebih lanjut? Anda boleh melayari www.abm.org.my/safe-online-banking untuk membaca tentang kes-kes seperti ini. Jika anda rasa akaun bank anda disalahgunakan oleh sindiket penipuan, layari laman web Semak Mule yang dipaparkan untuk semakan terkini. Hubungi dan laporkan kepada pihak berkuasa dengan segera jika anda mengesyaki sesuatu yang mencurigakan. Sentiasa pastikan akaun bank anda selamat. Jangan berkongsi atau membenarkan pihak lain mengakses akaun bank anda. Jangan menjadi mangsa keldai akaun. Pesanan ini dibawakan khas kepada anda daripada Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia.